Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua sihat. Hari ini saya akan membentangkan mengenai hadis bab 1 dalam Riyadhus Salihin, iaitu ikhlas menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, perkataan dan keadaan yang nampak maupun tersembunyi. Hadis mengenai niat dalam Riyadhus Salihin ni ada beberapa, ada dalam 14 macam tu. Jadi saya akan go through secara ringkas, kemudian saya akan pilih 3 hadis untuk saya bentang secara teliti. Okey, hadis yang pertama itu amalan berkata pada niat. Hadis ini kita pernah dengar dan kita selalu baca dalam matan arba'in yang bermula dengan innamal a'malu binniyat. Ingat kan? Dalam hadis ini Rasulullah menyebut jika seorang itu berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Nilai hijrah itu kerana Allah dan Rasulnya. Dan jika dia berhijrah untuk habuan dunia semata-mata dan atau perempuan yang ingin dikahwini, maka hijrahnya adalah seperti apa yang diniatkannya. Yang kedua, kematian orang awam disebabkan orang lain yang melakukan kemungkaran. Saya akan ulaskan hadis ini dalam pembentangan yang lebih teliti. Dan yang ketiga, adakah manusia perlu berhijrah selepas bukaan kota Mekah? Dalam hadis nombor 3 ni, Rasulullah menyatakan bahawa selepas kota Mekah tiada lagi hijrah, yang ada hanyalah jihad, di mana apabila kita disuruh untuk berjihad, maka kita hendaklah menyahut seruan dan juga niat untuk kita memperbetulkan niat kita. Hadis yang keempat dan kelima adalah hadis yang lebih kurang sama, iaitu di mana ada sahabat pada zaman Rasulullah yang dia ingin pergi berjihad tapi tidak dapat kerana uzur. Dan Rasulullah berkata pahala mereka adalah seolah-olah mereka pergi bersama, ketika mana sahabat lain berperang dan berjihad melalui jalan-jalan berliku. Jadi pahala mereka seolah-olah mereka berada bersama sahabat-sahabat yang pergi berperang dan melalui jalan-jalan yang berliku tersebut. Kemudian hadis nombor 6 mengenai si ayah memberi sedekah kepada seorang untuk dibahagikan, tapi si anak yang mengambilnya. Dalam hadis ni, secara ringkasnya, si ayah memberi sedekah dan tahu yang anaknya yang mengambilnya. Ayah dia menyatakan bahawa ayah dia bukan nak bagi kat dia pun. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab bahawa bersedekah tu tetap akan memperoleh ganjaran pahala berdasarkan niatnya, sama ada orang yang menerima tu mustahak ataupun tak. Okey, yang ketujuh adalah hadis mengenai mengeluarkan nafkah demi redha Allah akan diberi pahala. Hadis ni adalah berkaitan dengan hadis seorang sahabat Rasulullah bertanya pada Rasulullah, adakah dia boleh memasakkan harta dia kan, 2/3, 1/3. Rasulullah kata 1/3 pun banyak juga. Rasulullah pun memberitahu dia bahawa kalau meninggalkan waris dalam keadaan yang kaya atau mencukupi adalah lebih baik daripada minta-minta. Dan sebenarnya di sini adalah niat dalam memberi nafkah tersebut. Niat kita untuk meluarkan nafkah untuk ahli keluarga kita akan diberi pahala apabila dilakukan dengan redha Allah. Yang ke-8 mengenai hadis Allah tidak memandang jasad dan rupa tapi pada hati. Hadis ni biasa kita dengar, apa-apa perbuatan kita dalam kehidupan seharian kita, Allah menilai pada hati kita dan amalan-amalan kita, dan bukan pada rupa paras kita, kecantikan kita. Nombor 9, hadis yang ke-9, berperang dengan niat menegakkan kalimah Allah, itulah fisabilillah. Di mana dalam hadis ini pada sahabat yang bertanya Rasulullah, manakah di antara salah satu golongan ni yang berperang fisabilillah? Jadi adakah golongan yang berperang dengan berani, adakah golongan yang berperang disebabkan rasa emosi tu, itu tanah air dia semua tu, ataupun adakah berperang kerana nak tunjuk yang populariti lah kan. Mana satu itu adalah perang fisabilillah. Tapi Rasul kata siapa yang niat berperang untuk menegakkan kalimah Allah, itu yang menjadi motivasi dia, itu adalah berperang fisabilillah. Okey, kemudian hadis ke-10 mengenai hadis orang yang membunuh dan dibunuh dalam neraka. Akan diulaskan dalam pertengahan nanti. Okey. Seterusnya
Hadis yang ke-11 mengenai pahala-pahala terkumpul dengan niat mengerjakan solat di masjid. Okay. Semua boleh rujuk hadis-hadis yang saya katakan ni dalam Riyadhus Shalihin bab 1 tersebut. Jadi boleh rujuk hadis tersebut. Saya hanya mengeluarkan secara ringkas sebab kita akan go through lebih teliti dalam 3 hadis nanti. Okey, dalam hadis ke-11 ini pahala-pahala terkumpul dengan niat mengerjakan solat di masjid. Niat seseorang itu hendak pergi ke masjid. Jadi dengan niat tu satu langkah ditinggikan 1 darjat dan satu kesalahan dihapuskan sehingga dia masuk ke masjid. Dah masuk masjid pula, dia dinilai berada dalam solat selagi mana dia berada dalam masjid tersebut. Ini adalah apabila dia berniat dia nak mengerjakan solat semata-mata dalam masjid tersebut kan. Kemudian hadis ke-12, apakah kebaikan dan kejahatan yang dikira? Ini saya akan ulaskan dalam pembentangan nanti. Hadis yang ke-13, 3 pemuda yang disekat di gua kerana batu besar menghalang dan mereka menyebut amalan mereka agar dilepaskan. Ini kita pernah dengar kan cerita apakah amalan-amalan yang dinyatakan. Pemuda pertama, dia sanggup menunggu ibu bapa bangun sehingga fajar untuk diberikan air susu. Ketika dia memberikan air susu pun ibu bapanya sedang tidur dan dia tunggu sehingga ibu bapanya bangun dan berikan susu, sedangkan pada waktu yang sama anak dia dah merengek nangis lapar kan. Dia tak buat benda tu melainkan dengan mengharapkan redha Allah. Dan kalau Allah terima amalannya, dia kata gerakkan sedikit batu, maka geraklah batu tu. Kemudian pemuda yang kedua adalah pemuda yang sudah menghampiri zina. Dia telah sampai kepada kedua kaki si perempuan kan. Tapi disebabkan dia takut kepada Allah, maka dia terberhenti. Dia buat semata-mata kerana Allah. Batu gua tersebut yang menghalang mereka bergerak sedikit. Kemudian pemuda ketiga, dia menyatakan amalannya bahawa seorang pekerja dia telah pergi ke tempat lain tanpa mendapatkan haknya. Sebab bila pekerja tu kembali pada dia pun memberikan semua haknya kerana dia telah mengembangkan harta tersebut sehinggalah kambing-kambing menjadi banyak, binatang peliharaan, ada seorang pekerja lagi. Jadi dia memberikan semua harta tersebut kepada pekerja dia yang dahulu tu, yang dia tak jemput untuk bagi gaji tu, tanpa didapat pun sedikit pun imbuhannya. Jadi dia buat kerana Allah semata-mata dan amalan tersebut dapat menyelamatkan dia. Akhirnya ketika pemuda tu dapat keluar daripada kawasan tersebut. Okey, pembentangan hadis pilihan. Hadis yang kedua tadi, kematian orang awam disebabkan orang lain yang melakukan kemungkaran. Wa an ummul mukminin Ummul Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'i minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat skutu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yakhsifu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyatihim. Daripada Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, ada pasukan tentera hendak menghancurkan Kaabah. Kemudian apabila mereka tiba di satu tanah lapang, mereka dibenamkan ke dalam tanah dari barisan pertama sampai barisan terakhir. Oh, hadis ni tak habis dekat sini untuk maksud dia sampai akhir. Dan Aisyah bertanya Rasulullah, bagaimana dengan orang awam yang ada di sekeliling tu, yang bukan daripada kalangan tentera tersebut pun, macam tu kan. Rasulullah berkata, yakhsifu bi amwalihim, mereka dibenamkan dari barisan pertama hingga barisan terakhir tanah tersebut. Thumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Pengajaran pada hadis ini adalah kita memilih teman yang baik, supaya kita menjauhi orang-orang yang suka melakukan kezaliman ataupun ke tempat maksiat, supaya memastikan kita tidak terlibat sama dengan azab yang dikenakan kepada mereka. Ganjaran yang kedua, ganjaran amalan bergantung pada niat. Balasan yang diberikan tadi itu secara umum kerana ajal mereka sudah ditetapkan, namun mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Kiranya dalam satu kawasan tu disebabkan kemungkaran berlaku,
dan semua yukhsafu. Yukhsafu tadi apa? Macam ditenggelamkan kan. So jadi mereka masing-masing akan dibangkitkan mengikut niat masing-masing. Kemudian saya memilih hadis yang membunuh dan dibunuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza itaqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Faqultu ya Rasulullah, hadzal qatil faman balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Apabila dua orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka. Saya bertanya, wahai Rasulullah, sudah wajar yang membunuh masuk neraka, lantas bagaimana gerangan yang terbunuh? Beliau menjawab kerana ia juga sangat berambisi, maksudnya dia berniat untuk membunuh sahabatnya. Hadis ini memberikan kita beberapa pengajaran, iaitu pertama, bertekad untuk melakukan maksiat dan telah bertindak tapi ada halangan. Jadi itu niat lah. Hadis ni ada menunjukkan bahawa seorang yang telah berniat untuk melakukan maksiat, dah bertindak pun, dah mengangkat pedang, tapi ada halangan. Jadi setiap amalan bergantung pada niatnya. Yang terbunuh terkena hukuman neraka kerana niatnya. Sebenarnya ingin membunuh, namun sudah terbunuh. Dia bukan setakat niat ni, dah bertekad dan telah bertindak mengangkat pedang tu, dah ada, kiranya dia dah bernawaitu untuk membunuh seorang kan. Kemudian yang kedua, membunuh adalah dosa besar. Yang seperti kita maklum, membunuh adalah antara dosa-dosa besar yang akan membawa ke neraka. Yang ketiga, ini adalah merujuk kepada pandangan kata ulama lah. Maksud neraka belum tentu kekal. Dosa besar menurut Ahlus Sunnah tidak dapat membuat seorang itu kafir kecuali jika dia mengatakan benda tu halal. Kesalahan niat yang membunuh ni adalah berat. Apabila dia berniat dan kemudian mati, itu adalah kesalahan yang berat lah kan. Dan segala keputusan adalah di tangan Allah. Hadis ke-12, ganjaran kebaikan dan keburukan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala annahu qala inna Allah katabal hasanat was sayiat summa bayin dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amalaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanat ila 700 da'fin ila ad'afin kathirah wa in hamma bisayi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayi'atan wahidah. Yang ni saya tak sertakan maksud, tapi ringkas pengajaran nanti adalah ringkasan daripada maksud hadis ni. Pengajaran hadis, ganjaran kebaikan dan keburukan. Yang pertama, Allah adalah Tuhan yang maha adil lagi maha pemurah. Kita tengok hadis tadi, hadis ni juga terdapat dalam Matan Arba'in dan saya sangat suka hadis ni. Dia nampak jelas, hadis yang sangat jelas dan simple dan terang dan nyata kan. Allah adalah Tuhan yang maha adil dan amat pemurah, iaitu yang pertama, kalau kita niat untuk buat baik, dapat satu kebaikan. Dah berbuat baik pula, 10 kebaikan hingga 700 hingga berkali-kali ganda. Dan kalau kita niat untuk keburukan tapi tak buat, akan dapat satu kebaikan. Tawaran dari Allah. Yang kedua, tawaran dari Allah. Pelaburan kepada Allah berlipat kali ganda, tapi ramai tidak menyedari dan mengutamakan pelaburan dunia. Contohnya kita bersedekah. Kita sebenarnya bersedekah itu adalah satu pelaburan yang dengan Allah. Jadi sebenarnya Allah akan memberikan kita 4 kali ganda, tapi kadang-kadang kita lebih mengutamakan pelaburan dunia. Kemurahan Allah tiada batasannya. Umat Islam perlu merebut peluang ini. Jadi Allah menunjukkan bahawa Allah boleh memberi sebanyak-banyak pun. Jadi patutnya kita sebagai umat Islam merebut peluang ini. Okey, maaf kalau terpanjang. Sekian, terima kasih.